Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Usaha menangani agenda tindakan iklim dan pembangunan mampan memerlukan pendekatan seluruh masyarakat. Keadaan cuaca negara diramalkan aktif sehingga Jumaat ini. Industri pembangunan memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam dan merupakan penyumbang terbesar kepada hasil negara. Perkara itu ditekankan oleh Menteri Pembangunan semasa mewakili negara dalam mesyuarat Menteri-Menteri Cina ASEAN mengenai pembinaan yang diadakan pada 16 September lalu di Nanning, Republik Rakyat China. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid juga menggariskan pencapaian signifikan yang telah dicapai oleh sektor pembinaan di negara ini di samping menekankan pentingnya untuk mengambil kira teknologi inovatif dan kemampanan alam sekitar dalam pembinaan perumahan awam. Mesyuarat meluluskan inisiatif Nanning, satu dokumen yang mencerminkan aspirasi menteri-menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pembinaan dari negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat China untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang perumahan dan pembangunan bandar dan desa. Terdahulu, Menteri Pembangunan mengadakan mesyuarat bersama Tuan Yang Terutama Lan Tian Li, Pengerusi Wilayah Autonomi Guangxi Zhuang. Kedua-dua belah pihak membincangkan potensi untuk mengembangkan pelaburan perdagangan dan ekonomi, kerjasama perindustrian dan pertukaran antara rakyat. Manakala semasa mesyuarat bersama Tuan Yang Terutama Ni Hong, Menteri Perumahan dan Pembangunan Bandar Desa Republik Rakyat China, kedua-dua pihak membincangkan peluang baharu untuk mengukuhkan lagi hubungan melalui pertukaran amalan terbaik dan peningkatan kapasiti dalam pembinaan perumahan awam. Juga hadir Tuan Yang Terutama Penerangkaya Seri Pahlawan Kolonel Besar Datuk Paduka Awang Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China. Sementara itu, sebagai usaha berterusan untuk meningkatkan hubungan perdagangan di peringkat global, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB dan Darussalam Enterprise Day menyertai Expo China ASEAN ke-20 CA Expo yang berlangsung di Nanning, China. Pameran antarabangsa itu bertujuan mempromosi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Hadir semasa perasmian Expo tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Terdahulu Yang Berhormat mengadakan mesyuarat dua hala dengan Tuan Yang Terutama Lan Tian Li, Pengerusi Rantau Autonomi Guangxi Zhuang. Expo antara lain mempamerkan produk makanan dan minuman dan produk berasaskan pertanian. Semasa Expo ini, LKEB mempromosikan peluang dan proses dalam pensijilan halal. Program Seeds for the Future SFTF 2023 dirasmikan pagi tadi sebagai langkah penting dalam memajukan pendidikan berteraskan teknologi terkini di negara ini. Dianjurkan oleh Huawei Technologies Brunei Sdn Bhd dengan kerjasama Fakulti Teknologi Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali Junisa. Program dirasmikan di Dewan Auditorium Unisa. Program selama 8 hari itu meliputi teknologi, inovasi, perbincangan mengenai topik-topik terkini, pertukaran budaya dan penyertaan dalam projek Tech for Good. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. 35 pelajar dari pelbagai institusi pengajian tinggi menyertai program yang bertujuan memupuk bakat, semangat dalam bidang ICT dan menyumbang kepada kemajuan industri ICT tempatan. SFTF 2023 antaranya berperanan sebagai platform untuk melahirkan individu berpendidikan dan sangat terlatih seiring dengan objektif Wawasan Brunei 2035.
Kursus kepimpinan dan pentadbiran Majlis Perwakilan Pelajar UBD membina kerjasama berkumpulan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Suruhanjaya Tinggi British di negara ini menganjurkan dua sesi pembentangan yang diadakan di bangunan undang-undang dan mahkamah-mahkamah di ibu negara. Pembentangan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Geoffrey Vos, Ketua Kehakiman Awam England dan Wales. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara, dan Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Pembentangan antaranya menyentuh mengenai teknologi dan akses kepada kehakiman di England dan Wales. By example, 5 years ago, I gave up using any kind of paper for any purpose. Usaha menyelesaikan cabaran kemampanan memerlukan pemimpin daripada sektor swasta, awam dan komuniti untuk bekerjasama dan mengembangkan penyelesaian inovatif ke arah perubahan bermakna. Ini memerlukan pendekatan seluruh masyarakat melibatkan komitmen pihak kerajaan, perniagaan, masyarakat awam dan ahli akademik untuk menangani agenda tindakan iklim dan pembangunan mampan. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Pengiran Datin Seri Paduka Haja Zaiti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi semasa perasmian persidangan antarabangsa keempat mengenai perniagaan ekonomi dan kewangan pagi tadi di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. This conference is our platform to harness the collective wisdom of diverse perspectives and our openness to share knowledge, experiences and best practices will be the key to unlocking synergistic actions that drive us towards a sustainable green future. Persidangan diisi dengan ucap tama yang mengetengahkan isu dan cabaran yang penting bagi penyelidik, penggubal dasar perniagaan dan komuniti umum. Juga hadir Dr. Haja Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Orang ramai disaran untuk mengambil langkah berwaspada semasa keadaan cuaca aktif yang dijangka berlaku bermula hari ini sehingga Jumaat 22 September 2023. Hujan lebat dan berpetir dijangka berlaku sekali-sekala dengan kelajuan angin kencang boleh meningkat sehingga 45 km sejam atau dekat hujan lebat. Risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku. Maklumat lanjut hubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn dan Instagram atau Facebook Brunei Weather. Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Brunei Darussalam UBD dan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan majlis perasmian kursus kepimpinan dan pentadbiran. Kursus bagi Majlis Perwakilan Pelajar 2023-2024 diadakan di Dekor UBD. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. 17 peserta mengikutinya yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini. Kursus antara lain bertujuan untuk membina kerjasama berkumpulan dan memahami dinamika kerja berpasukan serta membantu meningkatkan kecekapan para peserta dalam memainkan peranan, mewakili dan menyokong kepentingan pelajar universiti. Kedua-dua pahat dan pengukur ini dua benda yang berbeza. Program Sekali Datang Satu Muka Surat menggalakkan ahli warga mas membaca dan menghatamkan Al-Quran. Bahan beritanya menyusul selepas ini.
Time to go beyond the digital banking revolution. It's an entirely new way to experience digital finance. Open and manage your term deposit completely through the app. This is the Olive mobile application by BIBD at Tamil Berhad. Bagi menggalakkan ahli-ahli pertubuhan warga Mas untuk membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran, program dinamakan Sekali Datang Satu Muka Surat iaitu SK1MS dilancarkan pagi tadi. Acara diadakan di Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Mas Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, pemangku timbalan setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Ukama. Acara diisi dengan bacaan dikir Syarafil Anam sempena Maulid Nabi Muhammad SAW dari ahli-ahli pertubuhan berkenaan. Juga hadir Awang Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don yang di-Pertua Pertubuhan Warga Mas. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan stok darah di negara ini. Di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong, kempen menderma darah akan diadakan pada hari Rabu 20 September mulai 10 pagi hingga 12 tengah hari dan 1.30 hingga 3 petang. Manakala hari Sabtu 23 September, kempen yang sama akan diadakan di Unicorp Sendirian Berhad, Tapak Perindustrian Beribi bermula 9 pagi hingga 3 petang. Tempahan slot melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Seorang pekerja Bangladesh dipercayai lari dari majikan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Moyazim Hussein, 54 tahun, memegang pasport bilangan A03068298, bolehlah melaporkan ke Balai Polis Bandar Seri Begawan di talian 224-2334 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.